Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Puan Rosyaidah binti Muhammad Yusof, penolong kanan pentadbiran dan co-curriculum. Encik Muhammad Sepian bin Osman, penolong kanan had level murid. Encik Zainal bin Ahmad, penolong kanan co-curriculum. Dan penolong Jamilah dan Puan Jamilah binti Muhammad Syarif, penolong kanan tingkatan 6, ketua-ketua bidang, kaunselor-kaunselor, guru-guru dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak yang saya kasih sekalian. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah memberikan peluang untuk saya memberikan sedikit ceramah ringkas pada slot solat Zuhur sebelum adik-adik sekalian pulang ke rumah. Okey, Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberikan lagi kesempatan pada hari ini untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini untuk hari yang ke-14. Okey, ceramah saya ringkas, tidak panjang dan tidak lama. Okey, saya ingin berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan satu tajuk berkenaan kesilapan di bulan Ramadan yang ramai tidak tahu. Okey, nota untuk diri saya, pelajar-pelajar dan juga guru-guru serta sesiapa sahaja yang mendengarnya di luar. Ceramah saya ini bukan sahaja untuk belajar lah, malah sesiapa sahaja yang mendengarnya boleh dijadikan sebagai iktibar dan juga satu ilmu yang baru supaya kita dapat tahu perkara-perkara yang kita tidak tahu selama ini. Sebenarnya benda tu adalah mungkin kita rasa salah ataupun betul. Kita jadikanlah dia sebagai satu ilmu baru untuk kita. Okey, kesilapan-kesilapan di bulan Ramadan ramai tidak tahu. Yang pertama adalah berpuasa tetapi tidak solat. Saya harap pelajar-pelajar di sekolah ini solatlah. Sebab dalam rukun Islam kita ada dua yang memang patut kita buat, iaitu berpuasa, solat dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Okey, tak cukup salah satu ni, memang orang kata tak cukup rukun lah. Okey, kita kena cukupkan dua ni, berpuasa dan juga solat. Solat dan berpuasa. Okey, jangan kita rasa diri kita ni berpuasa, kita penat, kita ambil ringan terhadap solat dengan tidur sepanjang hari, rehat sampai terlupa nak solat, mengabaikan waktu solat, tak tahu solat dah pukul berapa kan. Sebab kita terlalu penat dan lapar sebab kita berpuasa. Jadi kita rasa tak payah solat lah sebab kita penat. Perkara ini mungkin ditekankan dalam bukan ditekanlah, maksudnya diberikan pendedahan. Saya tak nak sebutlah sebagai pendedahan ataupun satu ilmu. Dia macam ibu bapa pada ketika anak yang waktu kecil mengajar anak mereka untuk berpuasa tetapi kurang menekankan aspek solat. Mereka rasa anak-anak mereka dah pernah berpuasa, jadi tak payahlah solat, cukuplah sekadar puasa. Tak boleh macam tu. Sebenarnya kita kena tekankan dua-dua sekali. Kita tekankan solat dan juga puasa. Macam saya cakap awal tadi, puasa dan solat adalah rukun Islam. Tak boleh tinggal dua ni. Tak boleh ambil ringan pasal solat tapi kita berpuasa. Tak boleh. Dua-dua kita kena laksanakan. Okey? Jangan kita tinggalkan solat semata-mata kita penat. Dan janganlah, saya harap kepada siapa yang mendengar, terutama kepada ibu bapa, jangan terlalu orang kata manjakan anak dengan tak payah solat tak apa, yang penting puasa. Tak boleh. Puasa is puasa, solat is solat. So dua-dua kena buat. Okey, benda tu adalah wajib rukun Islam. Dan saya nasihatkan pelajar-pelajar sekalian, adik-adik sekalian supaya tidak memandang ringan berkenaan isu solat. Sebab dalam kubur nanti bila kita mati, perkara pertama ditanya adalah perkara yang akan ditanya dekat kita adalah solat. Dan juga di akhirat esok perkara yang akan ditanya adalah solat. Jadi janganlah tinggal solat, kerana inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada melakukan kemungkaran. Okey, apa-apa hal yang terjadi, solatlah. Penat ke, lapar ke, tak larat ke, solatlah. Sebab dalam solat ni ada ketenangan, membuatkan kita rasa lega dan tenang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula ialah tidak menjaga batas-batas agama. Okey, kita ni banyak melakukan maksiat.
Okey, jangan sempitkan maksiat kita melakukan zina. Tidak, maksiat tu boleh datang daripada maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga ni. Telinga ni dengar orang mengumpat, mulut ni bercakap benda yang tak baik, mencarut, mata ni melihat benda yang tak sepatutnya melihat. So, tidak boleh. Kita kena jaga nafsu syahwat kita. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Okey, malah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membangkitkan nafsu syahwat dan juga nafsu seperti nafsu membeli makanan, nafsu nak beli itu, nafsu nak beli ni. Mungkin lelaki pergi bazar Ramadan tengok perempuan, wah lawa. Perempuan pergi bazar Ramadan tengok lelaki, wah handsome. Itu maksiat mata. Ikhtilat tu tak ada. Ada yang mungkin couple-couple di sekolah berjumpa, itu juga adalah salah satu batas agama yang tidak dijaga ketika di bulan Ramadan. Jadi saya harap jagalah batas agama kita di bulan Ramadan. Janganlah sekadar kita menahan lapar dan dahaga tetapi kita tidak dapat apa-apa pun. Okey, kita sekadar seperti tradisi. Sebab kita ikut orang puasa. Kalau tak puasa kena kecam. Okey, jangan macam tu. Puasa ni adalah surah agama. Jangan jadikan dia sebagai satu adat ataupun orang buat kita buat. Orang tak buat kita tak buat. Tak boleh macam tu. Okey, yang ketiga adalah ini saya rasa bagus dan juga salah satu ilmu yang baik, iaitu anggap waktu imsak penamat sahur. Sebenarnya sahur tu bukanlah penamat. Malah ia sekadar amaran ataupun orang kata 10 minit terakhir lah, senang cerita, ataupun dah nak dekat dah ni, dah nak dekat subuh dah. Sebenarnya sahur tu sahur pula sebenarnya imsak tu adalah waktu tersebutlah, kiranya waktu peringatan sebelum subuh. Jadi jangan kita rasakan yang dah imsak tak boleh makan, dah imsak dah tak boleh minum dah, imsak tu dah nak subuh dah, tak boleh. Puasa bermula daripada fajar, subuh sehingga terbenam matahari waktu maghrib. Itu adalah tempoh berpuasa, bukan bermulanya imsak sehingga waktu maghrib. Salah. Puasa bermula subuh dan berakhir pada waktu maghrib. Macam biasa orang tahu. Jadi kalau imsak tu katakanlah subuh pukul 6, imsak pukul 5.50. Tak apa, boleh makan lagi, habiskan dulu. Habiskan makan. Sebab sahur, kita sahur lah dengan apa pun, kurma ke air ke, tinggal 10 minit kan, katakanlah dah kalang kabut, tak laratkan, sahur je, makan je. Dalam sahur tu ada keberkatan. Jangan kita tak sahur, jangan kita bangun-bangun dah tinggal 5.50, alah dah imsak, tak boleh sahur, tak boleh. Jangan, sahur je, selagi boleh sahur, sebab puasa bermula sebaik saja azan subuh bermula. Okey. Dan yang keempat pula, kurang berdoa ketika berpuasa. Okey, ini adalah nota untuk diri saya, peringatan untuk diri saya dan juga pelajar-pelajar serta sesiapa saja yang mendengar, kepada semua orang juga. Kalau kita berpuasa, banyak rajin-rajinkanlah berdoa. Sebab doa orang yang berpuasa ni mustajab. Kiranya tidak didengarilah doanya. Okey, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka, iaitu pemimpin yang adil, individu yang berpuasa sehingga berbuka, dan orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi janganlah kita tahu baca doa makan, doa Allahumma lakal sumna wa bika amanna, Allahumma lakal sumtu wa bika amantu. Bacalah doa lain, doa minta ibu bapa kita diberkati dan dijaga dunia akhirat, doa dimudahkan segala urusan, doa minta perlindungan daripada Allah. Mintalah doa macam-macam. Sebaik-baiknya waktu berbuka lah, katakan lagi seminit dua nak berbuka, doalah, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Okey. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 186, Allah telah merakamkan ataupun Allah telah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah bahawasanya daku adalah dekat. Daku mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi janganlah kita sombong tak nak langsung berdoa. Allah tahu apa yang kita nak, tapi kalau kita tak berdoa, macam mana Allah nak makbulkan permintaan kita? Doalah, sebab kita ni hamba Allah, bukannya kawan, bukannya siapa. Kita ni hamba Allah. Allah tu Tuhan kita, Allah tu Maha mendengar, Allah menciptakan segala-galanya. Jadi rajin-rajinkanlah untuk berdoa. Dan yang terakhir, yang kelima, yang ni saya rasa kalau ni macam sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah lah, dia macam hanya membaca doa berbuka. Okey, dia macam
tahu doa muka je. Doa apa aku tahu waktu bulan puasa? Doa muka. Sebenarnya banyak lagi doa seperti contoh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma barik li fi syahri Ramadan. Banyak doa yang kita boleh baca ketika di bulan puasa. Jangan tahu baca doa makan saja. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka atau hampir berbuka adalah waktu doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti saya katakan tadi, lagi seminit dua nak berbuka ataupun lagi 5 minit nak berbuka, bolehlah kita, kalau contoh kalau keluarga besar, kita bolehlah macam buat doa selamat ataupun tahlil ringkas, ataupun lagi 2 minit nak berbuka, kita baca doa panjang sikit, doa minta keberkatan dunia akhirat, doa keselamatan dunia akhirat, lindungi Allah, mudahkan segala urusan, mintalah macam-macam. Sebab insya-Allah doa itu akan dimustajabkan. Sebab kalau kita berdoa ramai-ramai, mungkin dalam ramai-ramai itu ada yang doanya tu mustajab, Allah dengar terus, jadinya tak ada hijab. Sebab tu kita kena berdoa ramai-ramai. Okey, saya rasa sekian saja ceramah ringkas berkenaan kesilapan di bulan Ramadan yang ramai tidak tahu. Okey, saya harap para pelajar sekalian dan juga sesiapa saja yang mendengarnya, yang berada di dalam surau dan juga di luar surau, yang mendengar ceramah ini, jadikanlah ia sebagai satu iktibar, dan ada perkara ilmu yang baru kita boleh amalkan ataupun kita ingat benda tu, insya-Allah. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun lepas. Anggaplah seperti bulan puasa ini adalah bulan puasa kita yang terakhir, kita all out, kita bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah puasa ini. Semoga ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kekhilafan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.